sebenarnya. But I arrange it in the somehow to make it much more beautiful. Okay. Kalau tuan-tuan perasan kat sini, saya akan tuliskan ayat seperti ini tau. Negatif ataupun positif. So the reason of giving negative or positive is to teach me to change the number according to the 1 to change into 5, 5 to change into 1. Faham ya? Untuk menterbalikkan. Kalau tak, siapa yang jawab strongly agree, dia markah penuh. Contoh Independent sample test is the parametric test for measuring the differences. Ini jawapan yang betul. Siapa cakap strongly agree, dia memang bijak sana. Yang atas ni, siapa cakap strongly agree, dia adalah bijak sini. Faham Maknanya dia salah lah. Okey, yang ketiga ya. Histogram is one of the way to measure normality of the numerical data. Yang ini pun jawapan dia mesti jawab strongly agree. Betul tak? Sebab data hanya boleh dilihat sama ada normal atau tidak menggunakan histogram as one of the way lah to do that. Kruskal-Wallis is a test to measure the differences of data based on not normal tabulated format. This is also a correct question ya, ataupun correct answer lah. Maknanya dia kena jawab strongly agree ya. Mean is the main measures of center for not normal distributed data. Ini anda dah belajar dah tadi. Jawapan dia ya ke salah? Apa yang anda belajar tadi tuan-tuan dan puan, saya minta anda ulang kaji balik. Untuk data normal kita akan pakai apa? Dia punya center. Ya, purata. So adakah betul pernyataan ini? Salah lah, sebab dia kata sini not normal distributed data. Not normal distributed data, by right you should use what? Ya Allah, pandainya, betul lah tu. Betul, memang betul. Memang kena guna median. Okay, standard deviation is measure of center. Betul ke tak betul? Anda dah belajar ni tadi. Betul ke salah? Salah. Standard deviation is measure of standard deviation, CCM piawai adalah pengukuran penengah data ataupun sirakan. Apa jawapannya? Penengah ke sirakan? Sirakan. Ya betul. Jadi soalan ini juga adalah salah. Pandai. Median is used for the data is normally distributed. Betul? Salah. Ya Allah, pandainya. Yang senyap je ni tak faham ke apa? Ada beberapa je yang jawab dengan saya. Yang lain semua macam apa benda Muhammad ni cerita kan. You all tak faham ke apa? Baik cakap betul-betul. Tak faham Okey, kalau tak faham, anda telah berbincang dan telah ada jawapan Analysis of variance is for measuring the difference between three groups. Yang ni jawapan dia apa? Jawapan dia adalah positif. Pandai. Itu adalah betul. Frequency and percentage can be used for data that is categorical format. Betul atau salah? Ini adalah jawapan yang betul. Ya, betul. Normal distributed data can be measured using stem and leaf. Betul atau salah? Jawapan dia adalah betul. Ya. Hypothesis null can be as this example. Ya. Contohnya seperti berikut. There is no significant difference of height between gender. Betul. Yang inilah yang saya suka. Bila semua cakap betul. Maknanya anda memang faham lah. Yang lain semua anda tak faham bahasa yang ditunjukkan oleh soalan. Ya. Okay. Step of hypothesis consists of 4 important steps. Betul ataupun salah? Betul lah sangat. Salah ya, dia 5 step hypothesis sebenarnya ya, 5 step. Tuan-tuan dan puan sabar je lah. Okay, the p-value less than alpha can be justified as a strong evidence to fail to reject the null. Betul ke salah? Ya, itu adalah jawapan seorang cendekiawan. Betul betul lah. Ini adalah jawapan yang salah. Maknanya dia bukan negative question, dia betul Skewness and kurtosis can be used to measure the differences between variable in numerical data. Betul ataupun salah? Ini adalah jawapan yang salah. Ini jawapan yang salah. The p-value less than alpha can be justified as fail to reject null. Ini less than alpha, less than reject. Ini pun sebenarnya jawapan yang salah. Betul lah, yang awak kata tu jawapannya salah, betul lah. Okay, when numerical data such as weight is tested against the gender. Faham Weight tu apa? Berat. Berat ni kita buat kajian, kita buat berat antara lelaki dengan perempuan. The data is normal. Therefore, researchers should be used the apa ni tadi? The man Whitney. Betul ke salah? Salah. Betul. Betul lah, memang salah. Man Whitney ni adalah untuk data yang tak normal. Yang ini adalah normally tabulated. So, siapa yang kata strongly agree, dia adalah betul. Dia adalah betul. Apa yang dijawab tu adalah betul lah. The common statistical analysis to measure differences between gender and group of people who are categorized as 6 and not
is chi-square. Betul ke salah? Ini adalah pernyataan yang betul ke pernyataan yang salah? Ini adalah pernyataan yang betul. Benar. Itu adalah jawapan dia. There are syntax in SPSS that enable researcher to visualize the output of analysis. Betul ke salah? Ini adalah soalan trik sebenarnya. Syntax bukan untuk visualize the output. Syntax adalah toyol. Apa dia? Kejap lagi saya ajar apa itu toyol yang ada. Ya. The first step in hypothesis testing is to determine null and alternative hypothesis. Betul ke salah? Betul. Ya. The use of Wilcoxon rank is must when comparing the difference of numerical data between two different times in similar individual. Betul ke salah? Wilcoxon rank is a non-parametric test to measure the differences between two different times of a one person. Contoh Ahmad pagi ni, Ahmad petang karang. Tapi data tak normal. Betul ke salah? Compare the difference of numerical data between two different times in similar individual. Jawapan dia betul lah. Ini jawapan yang betul. Nominal is the best type of data to be collected by researchers such as age, years of working experience. Kalau siapa yang kata ini adalah betul, maka dia tidak mendapat hidayah daripada Allah SWT lagi. Dia sepatutnya salah ya. Okey, berikan tepukan gemuruh kepada saya dan anda semua. Sebab anda telah berjaya membincangkan tentang soalan-soalan ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, so what we are going to do today and what we are going to do now is basically to transform this data or to transform this question into a negative question. What is the negative question is all about? To change for those who are answering strongly agree as a lower score as compared to those who are answering the strongly disagree as the higher score. So let us just recap a little bit here and there. Saya tak nampak benda ni, nanti anda tolong bagi tahu saya supaya saya dapat simplify. Nombor 8 apa dia? Negatif ke positif? Nombor 8. Oh, anda tak buat pun. Anda tengok je Anda tengok je. Sedapnya tengok. Nombor 8 negatif ya. Nombor 8 negatif. Lagi nombor berapa negatif? Nombor 9? 8 positif. Okey. Sekali lagi. Nombor berapa yang negatif? Nombor 12. Lagi? 13. Lagi? 14. Lagi? 15. Lagi? 17. Lagi? 20. Okey, yang lain semua positif. Betul ya? Okey, saya tak tahu ni. Kalau awak tipulah Okay, so theoretically speaking, ladies and gentlemen, this is all the questions that we need to change. Which one is the questions that I'm going to change? Those who are negative here are going to be changed correspondingly. So each one of it are going to be changed. Name as follows. Y1, Y5, Y6, Y7. Lagi? Y12, Y13, Y14, Y15. Lagi? Y17 dan juga Y20. So, let us change together. Okay, dah standby belum? Dah, okay. Ladies and gentlemen, first of all, go to your transform and then followed by the recode into different variables. Dah pergi dah? Okay, transform, recode into different variables. Transform, recode into different variable. Dah ubah dah? Okay, on your left box, you can right click and then display variable name. Display variable name. Inilah sebab dia kenapa saya ajar tuan-tuan dan puan-puan menggunakan nama-nama mudah seperti X, Y, A, B, C dan sebagainya. Okey, yang kita nak ubah pertama adalah Y1, betul tak? Y1 kita nak ubah, betul? Sebab Y1 adalah negatif. Betul ke tak betul? Okey, so we are going to insert this Y1. Saya rasa kan, saya tahu sebab apa awak hang. Awak tahu tak sebab apa? Sebab mungkin soalan awak tak ikut urutan seperti soalan saya Ke soalan awak ikut urutan seperti soalan saya? Sama Urutan soalan awak sama tak dengan soalan saya? Sama. Oh, saya ingatkan tak sama. Sebab awak macam hang ke memang daripada pagi tadi awak hang? Okay, next step. Anda pergi dekat name ni, you are going to give the new name. Y1.n. Y1.n. Saya ulang, Y1.n. Kenapa .n? N stand for new. N stand for what?
New. And then you can click the change button over there. Click change. Dah klik dah. So sekarang ni kita ajar komputer, wahai komputer, you dapat Y1, tukarkan kepada Y1.n. Okay, go to the old and new values. Ni, bawah ni, old and new values. Okay, click old and new values. Dah klik dah? Okay, now we are going to change. We are going to change the 5 into 1, the 4 into 2 and so on and so forth. So please look on this table. This is the old table. Betul tak? Nampak ni? This is old table. This is new value. So we are going to change it using the value through value, ya. Contoh, siapa yang jawab nombor 1 dia akan dapat 5. Tulis macam ni. Value 1, new value dia adalah 5 followed by add. So maknanya siapa yang jawab 1 dia akan dapat 5. Okay. Yang kedua, siapa yang jawab 2 dia akan dapat berapa? 4. Tekan add. Siapa yang jawab 3, dia akan dapat berapa? Pandai. Dia akan dapat 3. Okey, siapa yang jawab 4, dia akan dapat berapa? Pandainya. Okey, yang terakhir. Siapa yang jawab 5, dia akan dapat berapa? 1. So, this is the holistic nature of our data that we want to change. Ya? Maknanya daripada 1 menjadi 5, daripada 2 menjadi 4, 3 menjadi 3, 4 menjadi 2, 5 menjadi 1. Ini bagi membolehkan kita mengetahui siapakah yang benar-benarnya bijak. Ya. Okey, tekan continue, tuan-tuan dan puan sekalian. And then after that, you can click OK button. But, I am not going to do that. Ya. Saya tidak akan tekan butang OK. Instead of OK, I'm going to click paste. Boleh kita buat sama-sama? Boleh buat sama-sama? Tuan-tuan dan puan follow saya ke tak follow ni? Ke dah tengok makanan tengah hari ni? Follow Kita sampai pukul berapa ni? 12.30. Tak apa, 12.30 saya stop. Okey, tekan paste. Dah tekan paste dah? After that, you are going to be prompt the syntax. Betul tak? Kat atas tu ada tulis syntax. Syntax editor. So, we have the data set and then we have the record over here. The data set activated. So, we can run this one. So, how to run? Highlight. Nombor 3 dan nombor 4. Kemudian tekan butang Control R ataupun Command R kepada pengguna Mac ataupun you klik kepada Run Selections. Okay, can you do that? Boleh ke? Boleh follow? Tak boleh follow. Okay, saya make a repetition lagi sekali. Macam bergema. Okay, saya make a repetition lagi sekali. Kita akan pergi kepada transform. Record into different variable. Transform record into different variable. Anda masukkan variable yang berkenaan, which is in this case, I'm going to right click and then followed by the display variable name. Display variable name, and then I'm going to insert the Y1. Y1 are being inserted into the numerical variable output variable. And then the next step is giving the name. So I'm going to give Y1.n, the name of Y1.n. After that, I'm going to click the change button. Selepas klik change button, I'm going to go for the old and new values. Inside the old and new values, I'm going to teach the computer. For those who are answering 1, which is strongly disagree, they must receive full marks, which is 5. Then I'm going to click add. Similarly, for those who are answering 2, will be getting higher marks also, which is 4. For those who are answering 3, will remain 3. And for those who are answering 4, which is the agree, are going to be penalized a little bit. Therefore, they are going to get 2 marks. And then for those who are answering number 5, they are going to be fully penalized, which is giving the score 1. After doing that, I'm going to click continue. And I'm going to click paste button. Biasanya, kalau anda di dalam YouTube, anda akan perasan ramai orang ajar tekan butang OK. Betul? Hari ini saya tak ajar yang demikian. I'm going to teach you how to use the syntax so that you can apply this knowledge for your purpose. The reason is why? To speed up the process and make useful of all the resources that are made available inside the SPSS. So kat sini saya akan tulis apa dia? Record. So the first step, you need to record the data. So how to run?
you can highlight the code ataupun the syntax followed by the run selection button. Boleh tekan butang hijau ni. Dia akan keluar output. Okey, cuba buat. Dia keluar tak output. Dan bila dia dah keluar output, tiba-tiba dia ada satu variable baru ditambah di bawah ini. Namanya y1.n. y1.n ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan adalah nombor yang telah ditukarkan. Siapa yang jawab strongly agree tadi, dia dapat markah rendah. Siapa yang jawab strongly disagree, dia dapat markah tinggi. Ini dipanggil sebagai recode. Okey, cuba buat. Kalau ada soalan boleh tanya. Tuan-tuan dan puan-puan telah ambil maklum bahawa perkara-perkara yang saya share di dalam Jamboard ini insya-Allah telah diupdate lah. Kalau tak update lagi bagi tahu saya. Ni dia dah update lah. Maksudnya Y1, Y5, Y6, Y7. Okey, saya bagi tahu anda. Anda dengar betul-betul apa yang saya nak terangkan. Pertama, jangan buka banyak-banyak file. Kalau anda buka banyak sangat file, nanti anda akan suffer dekat sini sebab anda tak tahu file mana yang nak dianalisa. Therefore, only open one SPSS file and one syntax. Okay, that is the first rule of thumb yang you kena faham, ya. Second, kenapa saya ajar tuan-tuan dan puan-puan sekalian syntax, ya? Dengan menggunakan syntax ni, anda perasan tak ada lagi variable lain yang nak diubah? Contohnya Y5, Y6, Y7, betul? Di zaman kegelapan saya menjadi student dulu, saya kena buat satu-satu tau. Dah habis transform, saya recode balik, saya tekan reset balik, saya buat over and over again the same procedure that I did before, that I just explained it to you, just for producing the same result. Faham? Jadi, kenapa nak buat benda yang sama sedangkan kita boleh minta komputer yang buat? So, how to do that? So, I'm going to share with you how. Pertama, anda kena tahu variable apa yang nak buat, iaitu Y5, Y1, Y6, Y7. So, tuan-tuan dan puan-puan akan ambil recode ini. Tengok saya copy dan saya paste dan saya tampal je kat bawah. So, apa yang saya perlu ubah? Y1. Saya tengok balik toyol sebelah, Y5. Y5 jadi apa? Y5.n. Lepas tu Y apa? Y6. Y6.n. Lepas tu kita ada Y apa lagi? Y2. Y7. Y7 akan jadi apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Y7.n. Lepas tu Y apa lagi? Y12. Y12 akan jadi apa? Y12.n. Y apa lagi? Y13. Y13 akan jadi Y13.n. Dan saya teruskan sampai ke n yang berikutnya. Okey, Y13.n selesai. Kemudian kita ada Y14 akan menjadi Y14.n. Kemudian kita ada Y berapa lagi? Y15. Dia akan jadi Y15.n. Kemudian kita akan ada Y17 akan menjadi Y17.n. Dan yang terakhir adalah Y berapa? 20 akan menjadi Y20.n. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu rasa sedih dan kecewa sebab in the end of the day saya akan bagi syntax ini kepada anda di dalam folder ini. Kalau anda seorang makhluk Allah yang sangat-sangat rajin sebaliknya, maka anda boleh copy and paste dan gunakan terus syntax saya ini. Itulah kelebihan penggunaan syntax. Okey, tengok apa yang jadi. Saya ada variable yang berkenaan iaitu Y1. Okey, dan saya telah manipulasi semua yang saya tunjuk tadi, betul? Saya tekan Ctrl A dan saya tekan butang Run. Apa yang dia akan buat? Dia akan menghasilkan semualah YYN yang lain. Senang ke susah? Senang. Inilah yang saya bagi contoh. Saya bertahun-tahun belajar. Awak tahu satu trik je, awak boleh selamatkan hidup awak secara mudah. Jadi sinteks ini, tuan-tuan dan puan-puan yang kecewa, yang mungkin ketinggalan, anda boleh dapatkan secara percuma. Di mana? Di dalam anda punya folder. So, hanya dapatkan dengan mengopi dan juga mengepaste ke dalam anda punya sinteks dan kemudian mengeran. Faham Mengeran tu maksudnya anda boleh tekan Ctrl R lah atau Command R and then it will be automatically generate for you. So, ini baru satu contoh. Sekejap lagi, lepas rehat, saya tunjuk lagi macam-macam contoh yang anda semua lepas ni akan rasa hidup sebagai seorang student ni mudah dan sangat-sangat mudah lah.
Ini saya belum tunjuk lagi kalau anda tanya ChatGPT. Ya. Kalau tanya ChatGPT lagi macam-macam lah dia boleh buat. Okey, selesai sudah episod record. Boleh buat ke? Cuba buat. Yang penting mekanik dia kena tahulah macam mana nak buat. Okey.